Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat datang kepada sebuah. Yang berusaha, Puan Hajah Saodah binti Ahmad, Guru Besar SK Penghulu Saleh. Yang dihormati Encik Hazni bin Haris, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa Guru SK Penghulu Saleh. Yang dihormati Naib YDB PIG SK Penghulu Saleh Encik Yaakob bin Hanafi, Barisan Guru Penolong Kanan Encik Nur Khairul Nizam bin Ahmad, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zamzurina binti Syuib, Guru Penolong Kanan HAM, Encik Syukri bin Ma'ruf, Guru Penolong Kanan Kurikulum, Puan Hajah Fauziah binti Muhammad Nur, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, guru-guru AJKP IBG dan staf-staf sokongan sekalian. Selamat datang ke taklimat pentaran pembukaan sekolah kepada guru-guru dan AJK PIBG SKPS. Saya Alia Atirah binti Azhar selaku pengacara anda hari ini berterima kasih di atas kesudian para hadirin kerana turut sama memeriahkan sesi bagi program ini. Tetap buluh kajang 10, mari jolok sarang penyengat, angkat tangan jari jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Zulkifli bin Abu. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Fatah ya Alim. Berkenaan dengan taklimat tanpa sekolah para guru dan AJPIB pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik mengkurniakanlah sejahtera dan keamanan kepada kita. Bukakanlah hati-hati kami, angkatlah dada kami supaya kami dapat menerima dan memahami maklumat-maklumat yang berguna untuk kami, anak-anak kami dan sekeliling kami. Ya Allah, yang Esa lagi perkasa, kami mohon hadratmu, semoga engkau jadikan ini sebagai satu wadah untuk kami bersatu padu, bekerjasama dan bantu-membantu dalam kalangan kami demi menjaga keselamatan kami, guru-guru dan anak kami yang akan bersekolah dalam masa terdekat ini. Berkati perhimpunan kami pada hari ini, ya Allah, semoga ia terima sebagai satu perhimpunan yang hanya mengharap keridaan darimu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah kami, tunjukkanlah jalan dan kurniakanlah kepada kami kekuatan supaya kami dapat menghadapi dan penuh hikmah yang telah engkau hadirkan ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, engkau berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak COVID-19, walau di mana saja mereka berada. Sungguhnya, penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan, Ya Allah. Ada mara raya yang tidak dapat engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah. Lindungilah kami dan kurniakanlah kejayaan atas apa yang telah kami rancang ini, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyisya'il-ardi wa la sama'i wa wassa'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, bagi mengeringkan sesi ini dijemput yang berusaha Puan Hajah Saodah binti Ahmad, Guru Besar SK Penghulu Saleh. Majlis mempersilakan untuk berikan sepatah dua kata.
Bos, boleh mute, bos, mute. Dengar? Okey, Syafiq. Dengar Puan. Ada, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengacara majlis, terima kasih kerana berbakat dalam majlis pengacaraan majlis pada pagi ini. Terima kasih walaupun praktikal, satu pengalaman untuk kamu terus menjadi guru yang cemerlang pada suatu masa nanti. Yang dihormati Encik Azni bin Haris, yang di-Pertua PIBG SK Penghulu Saleh, Barisan Jawatan Kuasa, rakan-rakan guru penolong kanan, guru-guru dan staf sokongan. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang ke majlis penataran pembukaan sekolah bagi tahun 2021 mulai kita 10 hari bulan nanti. Terima kasih kepada semua. Ini adalah sepintas lalu bagaimana yang telah diterangkan oleh Menteri Kanan Pendidikan, yang mana kita berasaskan kepada Negeri Johor masuk fasa kedua. Jadi kita mula persekolahan pada 10 hari bulan Oktober. Itu adalah khas untuk murid pendidikan khas saja. Selepas ini Cikgu Zamzurina akan menerangkan secara detail. Saya secara sepintas lalu sebab semasa taklimat penataran peringkat daerah Batu Pahat, Cikgu Zamzurina yang hadir sebab saya ada persidangan majlis guru besar. Jadi dia semua lengkap pada dia adalah yang lebih detail lagi daripada pengoperasian sekolah bagi tahun 2021 fasa yang kedua ini nanti. Kita bermula pada 10 hari bulan sebab PKP kita fasa kedua baru diumumkan. Jadi selepas diumumkan fasa kedua, 2 minggu selepas tu barulah kita boleh beroperasi sekolah seperti biasa. Itu pun hanya untuk murid-murid pendidikan khas saja. Pada hari ini, guru penolong kanan pendidikan khas akan mendengar taklimat khusus untuk murid-murid pendidikan khas bagi pengoperasian sekolah bagi 10 hari bulan nanti. Saya sepintas lalu je yang ini. Ini pembukaan bermula. Fasa yang kedua akan bermula pada 10 hari bulan, yang mana kehadiran murid ditetapkan kepada 50%, tetapi untuk PKPI dia tak ramai, jadi dia semua kena hadir, wajib hadir semua. Tapi sekiranya dia tidak dapat hadir dan ibu bapa enggan menghantarnya, mereka kena membuat surat pengakuan daripada ibu bapa mengapa mereka tidak hantar anak-anak mereka dengan alasan-alasan yang diberikan nanti. Okey, seterusnya fasa kedua, fasa kedua hanya murid pendidikan khas sahaja yang akan bersekolah. Kemudian kepada perubahan fasa ini kita dah tahu, kita mula pada 2 minggu selepas diumumkan fasa tersebut, kita baru beroperasi sekolah untuk murid pendidikan khas. Semua sekolah yang ada pendidikan khas dia akan bermula pada 10 hari bulan di negeri Johor. Ini pelanjutan sesi persekolahan. Jadi bermula pada Oktober, November, Disember. Jadi kita sebenarnya sesi kita bersambung 21 sampai bulan Mac nanti. Jadi ibu bapa kena faham bahawa murid-murid itu akan berada di kelas masing-masing pada tahun 2021 ni. 2022 pun dia akan duduk di kelas masing-masing sehingga bulan Mac. Contohnya kalau dia murid tahun 1, dia tahun 1 lah sampai bulan Mac nanti baru kita naik kelas ke tahun 2. Ini telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia per sesi persekolahan tersebut. Kemudian untuk warga sekolah, alhamdulillah SK Penghulu Saleh semua guru-guru telah divaksinasi dan juga AKP dan dos yang kedua. Alhamdulillah semua, kita tak ada masalah yang enggan divaksinasi. Terima kasih kepada semua guru-guru dan AKP yang telah lengkap divaksinasi. Begitu juga dengan pekerja pengawal keselamatan dan juga pembersihan. Mereka semua dah
lengkap 2 dos. Jadi mereka boleh datang bekerja seperti biasa dan tidak adalah guru yang tidak boleh masuk kelas, tidak adalah pekerja yang tidak boleh hadir ke sekolah. Alhamdulillah. Kemudian kehadiran murid. Ini bagi murid-murid PKI dia akan hadir semua ke sekolah. Penambahbaikan SOP di dalam kelas semua murid dan guru wajib memakai pelitup muka. Sentiasa jaga penjarakan dan juga sentiasa mencuci tangan bagi mengelakkan jangkitan COVID. Kalau yang ini semua adalah dari segi kita fokus kepada pendidikan khas dulu. Okey. Seterusnya pengawal dan pengawalan murid. Ini kalau murid pendidikan yang masuk sekolah pada 10 hari bulan kita tak ada masalah sebab dia hanya 30 orang sahaja, yang mana kita akan gunakan modul 1. Modul 1 iaitu ruang menunggu kita di kawasan sekolah di Dewan. Kita dah lengkapkan situ, nanti kita akan susun kursi di tempat biasalah seperti yang telah kita jalankan pada Januari hingga bulan Mei yang lepas. Kemudian kita bagaimana keselamatan kesihatan murid ni, pelitup muka, jarak, cuci tangan, kemudian sanitasi, masuk ke sekolah tu seperti biasa, ambil suhu, bagi sanitasi tangan. Kemudian kita akan tengok jika ada murid yang bergejala, ini akan diberi kit persendirian. Ini akan PPD akan beri, kita tak tahu bila, kita tunggu je lah. Ini akan diletakkan di bilik kesihatan. Jika ada yang bergejala, kita akan test lah. Bagaimana caranya? Nanti difahamkan, Cikgu Zarina akan terangkan cara-cara penggunaan test kit tersebut. Harap-harap mereka yang hadir tu semua dalam keadaan sihat hendaknya. Pengurusan prasarana, jaga kebersihan kita. Sebelum naik sekolah, pastikan PPM dan juga guru pendidikan khas dapat hadir ke sekolah sama ada bergilir minggu depan untuk memastikan kebersihan dalam kelas, jarak dan juga susun atur prasarana di dalam kelas tu bagi mengelakkan kita didatangi pelawat kita tak ikut SOP. Jadi kita sentiasa ikut SOP walaupun dah lama tinggal tapi kita perbaikilah mana yang tanda arah dan sebagainya yang telah hilang ataupun dah telah kabur, kita boleh perbaiki lagi. Semoga murid-murid datang sekolah tu lebih jelas lagi tengok kedudukan prasarana dalam sekolah tu, kawasan larangan, kawasan yang boleh lalu. Itu antaranya pengurusan prasarana. Ini ujian kit untuk murid-murid akan diedarkan dan setiap yang bergejala kita akan gunakan test kit tersebut. Kemudian ujian ini akan dibuat sekiranya positif. Kita akan call ibu bapa mereka ataupun KKM. Suruh datang ambil. Yang kalau yang tak ada gejala tak dapat. Sekarang yang bergejala, kita nak elakkan yang bergejala hadir dah ke sekolah. Bagi yang memang ada gejala daripada rumah, kita memang tak benarkan lah untuk hadir ke sekolah. Okey. Ini adalah perkeliling terkini iaitu 3.0. Yang sini semua dia ada nyatakan SOP dan juga tata cara bagaimana pengoperasian sekolah bagi tahun 2021 memulai Oktober nanti. Ini saya akan share lah kepada guru-guru dan juga PIBG bagi YDP PIBG bolehlah terangkan kepada ibu bapa supaya mematuhi SOP yang terkini lah dalam pengendalian pengoperasian sekolah bagi sesi Oktober nanti. Okey, itu saja sekali sepintas lalu dan saya mohon kerjasama semua guru jugalah terus berada di PDPR lah supaya kita tidak tertinggal, anak murid kita tidak tertinggal dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Sebab mungkin dah lama tapi kita berharap fasa ini akan beralih dari masa ke semasa bagi membolehkan kita bersemuka bersama anak-anak murid kita. Saya rasa itu saja sepintas lalu penerangan saya untuk pendaftaran dan selebihnya yang lebih detail saya akan serahkan pada GPKM nanti. Itu saja, sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis merakamkan penghargaan dan jutaan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Hajah Saudah binti Ahmad atas ucapan beliau sebentar tadi. Sekarang, marilah kita sama-sama mendengar taklimat penataran pembukaan sekolah oleh Encik Nur Khairulizam bin Ahmad, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. GPK-HAM. Oh, okay. Maafkan saya ada sedikit kesilapan. Okey, marilah kita sama-sama mendengar taklimat penataran pembukaan sekolah oleh Puan Zamzurina binti Syuaib, Guru Penolong Kanan HAM. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar saya? Ada dengar. Boleh Puan. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengacara majlis yang comel, yang dihormati Puan Hajah Saudah binti Ahmad, Guru Besar SK Pemudi Saleh, Encik Harini bin Mat Haris, YDP PABG Sekolah Kebangsaan Pemudi Saleh, barisan guru-guru penolong kanan, barisan ahli jawatan kuasa PIBG, guru-guru, seterusnya aktivis sekalian. Diharapkan kita semua telah bersedia untuk menerima sedikit taklimat untuk pengoperasian sekolah bermula kita 10 hari bulan Oktober ini, insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan manual pengoperasian pengajaran dan pembelajaran sesi secara penggiliran ya. Okey, teruskan. Cikgu Syukri, okey. Sekolah akan dibuka secara berperingkat mengikut fasa pemulihan negara. Jadi negeri Johor kita akan mulakan persekolahan bermula 10 Oktober. Kerana kita memasuki fasa yang kedua. Jadi fasa yang kedua ini kita akan ikuti satu persatulah sehinggalah fasa yang keempat. Okey, saya akan ceritakan tentang sistem penggiliran ya. Mohon cikgu-cikgu dengarkan ya. Apabila sekolah beroperasi nanti, bagi murid aliran perdana sistem penggiliran ini kerana murid berkeperluan khas tiada penggiliran, mereka akan datang setiap hari bermula daripada fasa yang kedua. Okey, jadi penggilirannya begini. Saya andaikan murid kelas 6 inovatif. Kelas 6 inovatif ada 34 orang. 34 orang itu bermaksud meja dan kerusinya ada 34. Tetapi yang datang mengikut giliran adalah 50%, bermaksud separuh daripada ahli kelas 6 inovatif akan datang dan kerusi yang separuh lagi tu tidak disentuh. Maknanya minggu yang pertama katakanlah separuh yang datang tu duduk di kerusi dan meja masing-masing dan separuh yang lagi tu 50% PDPR secara sendiri di rumah. PDPR secara sendiri di rumah ini guru-guru bukan macam PDPR sekarang. Maknanya kita bagi kerja atau tugasan kepada murid dan murid buat di rumah secara sendiri. Jadi yang cikgu mengajar adalah yang PDP di sekolah sahaja. Jadi pada minggu yang pertama separuh tu kumpulan A tu katakanlah ada 2 kumpulan yang daripada kelas 6 inovatif. Kumpulan A akan hadir ke sekolah, PDP di sekolah. Yang PDPR secara sendiri di rumah ni cikgu-cikgu akan bekalkan latihan untuk dibuat sendiri di rumah ataupun baca buku sekian-sekian ataupun salin sekian-sekian. Apabila tukar pada minggu kedua, guru akan mengajar apa yang telah ditunjukkan yang minggu lepas yang cikgu suruh salin tu. Itu contohnya. Jadi bermaksud apabila PDPR di rumah nanti, guru-guru tak adalah macam buka handphone lagi untuk mengajar seperti sekarang. Okey, boleh faham cikgu-cikgu? Kalau cikgu-cikgu atau AJK PIBG ada nak respon, boleh terus respon. Okey, Cikgu Syukri teruskan. Okey.
Ini adalah contoh pembahagian bagi tingkatan 5 lah. Tingkatan 5 sebab tingkatan 5 dan 6 atas akan antara kelas yang mula bersekolah awal. Jadi minggu pertama tu kumpulan A PDP di sekolah dan kumpulan B tu seminggu PDPR secara sendiri di rumah. Okey, minggu hadapannya kumpulan A akan PDPR secara sendiri di sekolah, di rumah, dan kumpulan B pula yang akan hadir ke sekolah. Saya rasa cikgu-cikgu jelas dan ibu bapa JKPIDG pun jelas. Jadi kerusi dan meja murid-murid tu tidaklah dikongsi. Maksudnya bukannya apabila kita murid kelas kita tu katakanlah 42 orang tu, bukannya kita letak kerusi tu separuh 21 saja. Bukan, kerusi masih lagi 42. Tetapi murid yang hadir tu akan berselang lah, ada kawasan yang tak ada tempat duduk. Okey, itu yang pertama. Okey, untuk makluman JKPIDG dan kawan-kawan katakanlah kelas kita tu cuma ada 20 orang saja. Cuma ada 20 orang saja. Jadi kan sikit muridnya tu, mungkin tak payah bergilir kan? Tapi tidak sebenarnya, okey? Walaupun muridnya cuma 10 orang, tetap akan diadakan penggiliran. Maknanya penggiliran 50% ini terpakai untuk semua kelas. Okey, cikgu saya tunjukkan kepada cikgu-cikgu dan juga JKPIDG contoh penggiliran tu. Okey, semua murid tingkatan 6 semester 2 memang hadir ke sekolah lah. Okey, penggilirannya bagi contohnya murid perdana sekolah kita nanti. Okey, minggu 1 Izani datang sekolah. Minggu yang sama ni, Jahlela ni dia PDPR di rumah lah. Jadi minggu seterusnya tu Jahlela pula akan datang sekolah dan Izani akan berada di rumah. Gilir secara begitulah. Jadi PDPR secara sendiri ni buat latihan dengan tugasan untuk pengukuhan dan pengayaan ataupun persediaan untuk belajar pada minggu berikutnya. Jadi guru-guru saya rasa sedia maklum lah. Jadi kalau katakan minggu ini Izani dah datang, minggu depan boleh diberi pengayaan dan pemulihan. Tapi kalau macam Jahlela belum mula lagi, jadi minggu ni bolehlah disuruh membuat persediaan untuk perjumpaan yang pada minggu hadapan. Okey? Okey, PDPR yang tidak terlibat penggiliran PDPR berdasarkan media pengajaran dan pembelajaran rumah versi 2. Itu nanti apabila sampai fasa 4. Okey, Cikgu Syukri. Okey, ini yang ditunjukkan ni contoh adalah untuk guru-guru guru-guru. Jadi ada dua kumpulan, katakan kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan yang PDP di sekolah tu cikgu akan mengajar tajuk ni kepada murid secara bersemuka. Kemudian murid kumpulan B berada di rumah belajar sendiri, katakanlah tajuk yang sama. Boleh juga tajuk yang sama. Okey, awak buat sekian-sekian macam tu. Seterusnya pada minggu hadapan, murid yang kumpulan A ni tadi, minggu lepas dia dah belajar S dengan T, maksudnya tajuk yang berlainan. Dan cikgu cakap, okey minggu depan awak kan PDPR di rumah, awak buka tajuk baru. Itu maksud dia, U dan V tu adalah tajuk baru. Boleh digunakan untuk dia mengulang kaji atau buat persediaan tajuk baru. Latihan tu adalah tajuk yang dia dah belajar pada minggu lepas. Macam tu. Jadi cikgu-cikgu ada dua boleh buat. Yang pertama, buat ulang kaji yang dah belajar pada minggu sebelum dia cuti ataupun sebelum dia bersemuka tu. Yang kedua, dia boleh buat persediaan untuk pelajaran pada minggu hadapannya. Jadi saya harap kita boleh buat dua perkara. Iaitu pertama, kita boleh suruh dia buat pengayaan dan pemulihan jika kita dah berjumpa pada minggu ini. Dan yang kedua, kita belum jumpa, kita minta dia buat persediaan untuk yang kita jumpa pada minggu hadapan. Okey, itu maksudnya JKPIDG faham tak? Boleh respon ya.
Itulah bermaksudnya. Okey, Cikgu Syukri. Guru-guru boleh juga membuat ulangan bagi tajuk-tajuk yang sekarang kita sedang PDPR. Terang dengan cara PDPR ya. Jadi kita boleh ulang semula tajuk yang tersebut tu. Okey. Seterusnya ialah tanggungjawab pengetua dan guru besar ni, pengetua dan guru besar lebih maklum, iaitu merancang pelaksanaan PDP secara penggiliran tu. Maka pentadbiran sekolah akan bincang dengan guru-guru kelas nanti sebelum kita kelas dimulakan, maka kita akan bahagikan murid mengikut tempat duduk dia tu supaya dia datang ke sekolah dapat duduk secara berselang-seli. Kemudian guru besar akan membimbing guru dalam melaksanakan PDP secara penggiliran. Jadi dari masa ke semasa kita akan beri pengetahuan kepada cikgu-cikgu bagaimana nak buat PDP secara penggiliran ni. Kemudian pihak pentadbiran juga akan memantau dan melaksanakan penambahbaikan PDP. Ialah benda baru dalam masa situasi sekarang, maka kita masih dalam proses belajar. Kemudian kita akan adakan PLC untuk membantu meningkatkan kemahiran dan kefahaman guru-guru lah. Okey, bagi pihak guru pula, kita akan merancang, melaksanakan PDP serta mentaksir murid dengan mengambil kira bagi kandungan kurikulum mata pelajaran yang ditetapkan. Okay. Berdasarkan taklimat, didapati bahawa menulis tidak mengadakan pentaksiran ataupun dalam pelaporan PBD kita tu kan ada kita tulis PBD dijalankan atau tidak kan. Jadi dalam taklimat semalam diberitahu bahawa ramai guru yang tidak melaksanakan PBD. Ini bermakna kita kena tulis PBD tu ditandalah untuk maknanya kita jalankan PBD dalam pengajaran kita pada hari yang kita jalankan PBD. Okey? Rancangan pengajaran harian yang merangkumi PDP di sekolah dan PDPR secara sendiri. Maknanya kita akan buat rancangan pengajaran yang ada dua bahagian, iaitu PDP di sekolah apa yang kita buat dan PDPR secara sendiri tu apa yang kita beri kepada murid tu tetap perlu dicatat. Kemudian kita menyediakan aktiviti dan bahan pembelajaran, menyenaraikan sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh murid dan kita memberi arahan tugasan yang jelas kepada murid. Nanti kalau kita nak beri dia PDPR secara sendiri tu, kita kena buat arahan secara jelas. Memastikan murid memahami dan dapat tugasan pembelajaran tu dia dapat dan juga dia fahamlah. Jadi minggu hadapannya apabila bersemuka, guru-guru boleh bantu murid-murid ini. Maklumkan kepada ibu bapa tentang tugasan pembelajaran yang diberikan kepada murid tu, kita masih boleh gunakan grup kelas yang ada dekat yang ada sekarang ni, kita masih boleh gunakan untuk pertanyaan berkaitan dengan murid-murid yang berada di rumah untuk PDPR secara sendiri. Okey, itu saja bahagian tanggungjawab ini dan kita akan pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan sektor pendidikan khas juga. Okey, teruskan Cikgu Syukri. Okey, oleh kerana kita akan memulakan sesi PDP bermula 10 Oktober ini, maka adalah amat penting untuk kita maklum tentang sektor pendidikan khas ya.
Saya akan ceritakan serba sedikit tentang sektor pendidikan khas ini untuk pembukaan sekolah sesi akan datang. Tetapi pada hari ini juga Cikgu Fauziah menghadiri taklimat dan beliau lah yang lebih mahir akan terus memberikan penerangan dari masa ke semasa. Ini adalah pendidikan khas iaitu pendidikan bagi murid berkeperluan khas di suatu sekolah khas lah, atau di sekolah yang melaksanakan program pendidikan khas integrasi. Maka kita SK Penghulu Saleh ada termasuk dalam sekolah program pendidikan khas integrasi. Murid berkeperluan pendidikan khas ni hendaklah diperaku oleh pengamal perubatan. Bukanlah kita yang mengakui mereka ini dan memasukkan mereka ke dalam kelas program pendidikan khas ini. Sebaliknya diperakukan oleh pengamal perubatan. Okey. Okey, program pendidikan khas ini, program pendidikan khas integrasi PPKI hanya dihadiri oleh murid berkeperluan pendidikan khas di kelas khas saja. Ini adalah murid-murid yang ada di sekolah kita. Program pendidikan inklusif dihadiri oleh murid berkeperluan pendidikan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama. Itu pendidikan inklusif. Inklusif separa dan juga inklusif penuh. Ada dua dalam kelas inklusif ni. Inklusif separa belajar di kelas arus perdana bagi sekurang-kurangnya satu mata pelajaran. Inklusif separa bukan akademik mengambil kira penglibatan murid berkeperluan khas dalam aktiviti co-curriculum dan sosialisasi, dan inklusif penuh. Murid inklusif penuh belajar di arus perdana secara sepenuh masa ini ada 2 orang di sekolah kita. Di tahun 4 inovatif seorang dan di tahun 6 inovatif seorang. Okey. Okey, pengoperasian sekolah bagi murid berkeperluan khas. Okey. Alhamdulillah, istimewanya murid-murid berkeperluan khas ini bermula daripada fasa 2 mereka telah mula bersekolah tanpa penggiliran. Di sekolah rendah mereka akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Jadi kalau dah fasa 2 pun hadir, of course lah fasa 3 dan fasa 4 mereka akan hadir ke sekolah. Ini bagi murid-murid berkeperluan khas. Okey, seterusnya sebelum sesi sekolah bermula, murid-murid berkeperluan khas ini akan mengisytiharkan kesihatan mereka. Okey, Cikgu Syukri teruskan. Okey, mereka akan mengisi borang perisytiharaan kesihatan yang dibekalkan oleh sekolah. Dan saya pasti guru penerangan pendidikan khas dan guru-gurunya telah pun bertungkus-lumus menyediakan keperluan untuk sesi persekolahan yang akan bermula 10 Oktober nanti. Jadi borang pengisytiharan kesihatan ini akan diberikan kepada murid kepada sekolah 3 hari sebelum persekolahan bermula sebagai bukti yang mereka akan dapat hadir ke sekolah. Sekiranya tak ada borang pengisytiharan kesihatan ini, maka murid-murid tidak dibenarkan untuk hadir ke sekolah. Maka amat penting borang ini diisi dan dipulangkan kepada sekolah 3 hari sebelum sesi persekolahan bermula. Okey, kita teruskan. Ini adalah contoh borang pengisytiharan kesihatan. Okey, seterusnya sebelum sesi persekolahan bermula, persediaan bilik ataupun kelas kepada murid-murid berkeperluan khas. Okey. Yang pertama sekali, jadual bekerja pembantu pengurusan murid. Pembantu pengurusan murid akan mengatur murid-murid tu lah waktu ketibaan murid berkeperluan khas secara berperingkat. Alhamdulillah kita telah pun menjalankan sesi ini pada awal tahun hari itu dalam suasana COVID
Jadi kita dah pernah laluinya lah, cuma kali ini kita akan lebih sangat menjaga jarak. Itu adalah amat ditekankan. Jadi waktu ketibaan murid berkeperluan khas ni secara berperingkat-peringkat ni kalau boleh, tapi kita 30 orang murid saja, diaturkan agar tidak hadir serentak. Okey. Jadi murid itu akan diatur oleh PTM. Kemudian kita juga akan menyediakan laluan khas untuk mengimbas suhu badan murid berkeperluan khas. Jadi semua pembantu pengurusan murid dan juga guru pendidikan khas akan hadir bermula 10 hari bulan Oktober ini untuk sesi persekolahan ni lah. Jadi jadual penggiliran bertugas di hadapan akan disediakan dan semua PTM akan berada di hadapan untuk bersedia menerima murid. Seperti biasa, murid akan mencuci tangan dengan air dan sabun. Daripada rumah kita dah arahkan dia cuci tangan dan sabun daripada rumah, dan sampai di sekolah pun akan diarahkan untuk cuci tangan dengan sabun dan juga air. Drop off bagi murid yang dihantar menaiki kenderaan ini, kawasan yang kita dah sediakan parking tu tidak boleh ada halangan lah. Jadi kalau mana-mana murid berkeperluan khas yang perlu untuk hadir dan diturunkan di situ, maka kita akan beri laluan yang baik lah. Okey, teruskan. Okey, murid-murid berkeperluan khas ini akan disambut dan dibawa ke kelas oleh pembantu pengurusan murid. Cikgu Syukri slide tak ada. Okey. Murid-murid yang tidak berupaya berjalan kaki, ibu bapa dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah dengan kenderaan lah. Tapi sekiranya boleh, ibu bapa tidak dibenarkan. Murid berkeperluan khas prasekolah kita tak ada. Jadi kalau murid berkeperluan khas prasekolah boleh dihantar hingga ke pra. Kemudian murid berkeperluan khas kurang upaya penglihatan, kita benarkan dia menggunakan tongkat putih untuk mengelakkan banyak kawasan yang disentuh, dan saya rasa kita tak ada kategori D1 di sekolah kita ini. Okey, seterusnya amalan pengurusan diri. Murid berkeperluan khas ini diingatkan cuci tangan dengan air dan sabun setiap kali menggunakan tandas. Alhamdulillah kita dah ada tandas baru, alhamdulillah. Jadi kita juga kena arahkan dia scrub cuci tangan dan sanitasi tangan juga boleh digunakan. Amalan pengurusan tingkah laku, murid berkeperluan khas perlu diasingkan jika ada masalah tingkah laku, dan saya rasa cikgu-cikgu pendidikan khas lebih maklum. Beri modifikasi tingkah laku dia yang bersesuaian dan hubungi ibu bapa penjaga jika tidak terkawal untuk pelajar ini dibawa pulang. Sebab kita tak nak dia banyak bergerak dan banyak menyentuh. Kita nak kurangkan sentuhan dan juga kurangkan pergerakan. Okey, seterusnya pelaksanaan PDP semasa sesi persekolahan. Okey, perabot dan peralatan tidak digunakan, disimpan atau diketepikan untuk kurangkan sentuhan. RTI, rancangan pendidikan individu dikongsikan oleh guru kepada ibu bapa. Jadi kena kongsikan dengan ibu bapa supaya ibu bapa tahu apa yang dijalankan oleh anak-anak dan juga kerjasama daripada ibu bapa lah. Sentiasa ingatkan murid kurang upaya penglihatan yang perlu pegang bahan bantu pelajaran guna sama supaya sentiasa cuci tangan dengan air dan sabun. Jadi mana-mana murid kita yang ada menggunakan bahan yang sama, maka kita galakkan dia scrub untuk cuci tangan. Guru dan pembantu pengurusan murid yang terlibat dengan murid kurang upaya penglihatan kategori B1 perlu sentiasa memakai pelitup muka dan kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Okey, seterusnya semasa sesi persekolahan, waktu pulang pihak sekolah mengatur murid berkeperluan khas pulang dari sekolah bagi kurangkan masa menunggu. Alhamdulillah kita menggunakan model 1
Jadi kita akan keluarkan murid pendidikan khas tu jam 12.30. Jadi kita dah maklumkan, kita keluarkan awal sedikit. Dan ibu bapa pun dah tunggu supaya apabila sampai boleh duduk sekejap dan terus pulanglah. Kerana pertama kita nak elakkan kesesakan ketika penguraian iaitu waktu pulang tadi. Guru dan PPM iringi murid berkeperluan khas ke lokasi yang ditetapkan lah. Macam biasa kita dah buat. Cikgu Syukri slide tak ada. Murid berkeperluan khas yang, okey, terima kasih. Murid berkeperluan khas yang dijemput dengan kenderaan dalam kawasan sekolah akan dihantar oleh PPM. Saya rasa kita tak ada sebab murid kita alhamdulillahnya boleh berjalan sendiri dan tak ada kategori penglihatan yang disatukan. Okey, seterusnya perkhidmatan sokongan pendidikan khas. Pusat perkhidmatan pendidikan khas 3PK patuhi langkah-langkah keselamatan semasa sesi terapi dan intervensi kepada murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas buat janji temu jika perlukan terapi dan intervensi. Patuhi keselamatan yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pengurusan pembelajaran di rumah. Murid berkeperluan khas yang tidak boleh hadir ke sekolah kerana masalah kesihatan. Cikgu Syukri, okey. Semua murid berkeperluan khas tak ada penggiliran, semuanya hadir ke sekolah. Itu semua orang maklum. Tetapi ada sebahagian murid yang perlu tidak hadir seperti ada masalah tingkah laku dan juga ada masalah kesihatan. Jadi mereka ini tidak hadir ke sekolah. Jadi pelaksanaan PDP bergantung pada keupayaan murid lah dengan sokongan ibu bapa. Pihak sekolah boleh pinjamkan peralatan sokongan kepada murid kurang upaya penglihatan. Ibu bapa boleh pinjam peralatan sokongan PDP dengan kebenaran bertulis daripada pihak sekolah. Murid kurang upaya penglihatan dibekalkan dengan bahan sokongan PDP yang mencukupi. Murid yang perlukan sokongan maksimum boleh dibekalkan dengan pack aktiviti. Aktiviti rangsangan boleh dilaksanakan oleh ibu bapa atau penjaga menggunakan pack aktiviti yang dibekalkan. Saya rasa guru-guru pendidikan khas lebih maklum akan pengurusan, pengajaran dan pembelajaran murid-murid berkeperluan khas di rumah ini. Itu saja bahagian murid berkeperluan khas ini. Seterusnya kita akan lihat garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Lama lagi cikgu sampai petang. InsyaAllah tak. Azam, yang next slide ni yang siapa punya? Encik Aizil. Encik Aizil. Okey. Okey, garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Perkara baharu dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah. Ini ada beberapa perkara baharu lah. Iaitu yang pertama sekali adalah vaksinasi. Okey, Cikgu Syukri, slide seterusnya. Okey, vaksinasi ini sekarang ini alhamdulillah guru kelas tahun 6 inovatif dan tahun 6 kreatif telah pun mengisi status vaksinasi murid-murid tahun 6. Pada minggu ini dan minggu hadapan sedang berlaku proses vaksinasi kepada murid 15 tahun, 14 tahun dan 13 tahun. Maknanya pada minggu ini dan minggu hadapan murid-murid sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 3 akan diberi vaksinasi. Selepas mereka, kita akan berikan tumpuan vaksinasi kepada murid tahun 6 pula. Okey? Guru, itu adalah vaksinasi. Yang kedua, ujian kit sendiri.
Ujian kit sendiri ini saya ingin maklumkan kepada Cikgu Fazilah. Cikgu Fazilah. Cikgu Fazilah menggantikan Cikgu Nur Hasmini. Jadi dah setengah tahun ni maka Cikgu Fazilah perlulah menggalas jawatan guru kesihatan guru yang bekerja keras lah untuk menjaga bilik isolasi dan juga boleh Cikgu Fazilah ada bersama kita hari ini. Okey. Kerana ujian kit sendiri COVID-19 ini akan dijalankan oleh guru kesihatan. Okey. Kemudian keselamatan warga sekolah pada sesi persekolahan kali ini adalah sangat dititik beratkan. Sebelum ni kan tadi guru besar ada beritahu yang kita pakai mask tak wajib kan. Tetapi memakai satu mask adalah wajib pada kali ini. Memakai 2 mask adalah digalakkan. Memakai 2 mask dan memakai face shield sangat digalakkan. Jangan tutup semua pula nanti Cikgu Jaya. Okey. Kemudian pengurusan pembukaan sekolah. Okey, seterusnya pengurusan pembukaan sekolah. Guru dan AKP yang belum menerima vaksin lengkap dan menolak vaksin perlu hadir ke sekolah. Tapi alhamdulillah lah tak ada di sekolah kita. Tapi bermaksud sekarang kalau guru yang tidak divaksin pun akan hadir ke sekolah tetapi tidak dibenarkan untuk bersemuka dengan murid. Maknanya kalau tidak divaksin tak boleh masuk kelas. Jadi macam tak nampak pula apa tujuan datang ke sekolah dah kalau dah tak boleh nak masuk kelas. Pun tak boleh masuk bilik guru. Tidak boleh duduk bersama-sama guru yang dah divaksin. Maknanya kena sediakan bilik khas. Alhamdulillah lah. Kita semua sekali setuju divaksin. Alhamdulillah. Kita minta mohon pertolongan Allah lah untuk semua urusan kita. Okey, ujian kit sendiri ni yang pertama sekali untuk pelajar asrama saya tak ceritakan. Okey, untuk pelajar dan murid kelas harian. Okey, Cikgu Syukri, next. Okey, ujian sendiri COVID-19 kepada murid atau pelajar harian dilaksanakan kepada murid yang bergejala. Datang sekolah pagi, suhunya okey dan tidak bergejala. Tiba-tiba di dalam kelas badannya panas ataupun tiba-tiba bergejala, maka guru kelas atau guru mata pelajaran akan hantar ke bilik isolasi. Tetapi guru kelas atau guru mata pelajaran pastikan mesti memakai pelitup muka, mesti jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Jadi kita bawa murid itu kita tak boleh pegang. Dan kita bawa dia ke bilik isolasi tadi dan guru kesihatan akan membuat ujian sendiri COVID-19 ni. Dekat sekolah kita ada 2 PPE. Kalau nak pakai boleh. Tapi mengikut taklimat yang saya dengar, sekiranya kita buat ujian ni tak pakai PPE pun tak apa, tapi sangat perlu menjaga jarak dan wajib memakai penutup muka. Kemudian, guru yang menjalankan ujian ni akan memakai sarung tangan. Sarung tangan tu sekali guna dan terus dibuang, dilupuskan mengikut garis panduan yang ada. Dan disediakan borang, disediakan segala macam perkara yang perlu dicatat semasa kita nak membuat ujian COVID-19 ini. Dah jadi frontliner lah kita. Macam tu lah lebih kurangnya. Jadi kita memang sangat-sangat perlu menjaga situasi apabila buka sekolah nanti. Perkara sebegini memang sangat dititik beratkan. Okey, apabila kita dah buat ujian COVID-19 ini, slide seterusnya Cikgu Syukri. Okey, betul yang ini slide ini. Apabila kita dah buat ujian, okey yang ini, tiba-tiba kita tengok murid ini positif. Maka kalau positif, kita akan menghubungi ibu bapa dan juga kita hubungi PKD yang berdekatan. Jadi PKD akan datang dan bawa murid ini. Ibu bapanya juga boleh bawa balik dan bawa ke pusat kesihatan. Okay, maknanya kalau positif 2 perkara boleh berlaku. Ibu bapa dan PKD akan ditelefon. Yang kedua, ibu bapa boleh datang ambil anak bawa ke PKD ataupun mungkin PKD yang akan bawa pelajar tersebut. Itu jika positif. Jika negatif, hubungi ibu bapa
dan ibu bapa yang akan bawa pelajar ini pulang jika negatif. Okey. Guru dan AKP yang bergejala juga. Okey. Terus ke fasiliti kesihatan untuk jalani ujian pengesahan. Maknanya kalau guru dengan AKP, tak payahlah kita guna ujian kit tadi. Kendiri itu dia untuk pelajar sahaja. Jadi kemudian bila kita bergejala, kita akan terus pergi ujian ke pusat kesihatan. Kemudian kita maklumkan kepada sekolah tentang keputusan kesihatan kita tadi, status kesihatan kita tadi. Okey, guru individu yang mengurus perlu memakai pelitup muka serta memakai sarung tangan pakai buah, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun sanitasi tangan. Jadi nanti kita akan minta seorang guru pendidikan khas juga untuk bantu Cikgu Fazilah di bilik isolasi. Okey. Seterusnya Cikgu Syukri. Okey, murid asrama kita tak terlibat. Seterusnya okey, murid asrama kita tak terlibat. Okey, ini keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Okey. Kita di sekolah, seperti mana yang saya terangkan tadi, pelitup muka perlu dipakai setiap masa. Maknanya wajib. Maklumlah kita ni yang kita jaga ni budak-budak. Jadi budak-budak tu kita kena ingatkan selalu. Cikgu pun kadang-kadang terlupa, ini kan pula budak-budak. Jadi kita ingatkan pakai pelitup muka, jangan dibuka. Okey. Kemudian kalau dia kata dia nak buka sekejap, suruh dia masuk bilik air, tarik nafas, kesianlah ya. Dan boleh pakai semula. Tapi berada bersama dengan kawan-kawan perlu pakai. Okey, seterusnya wajib menjarakkan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter itu pada setiap masa. Kalau kita tengok pada sesi PDP yang lepas, murid-murid kita kuranglah jaga. Tapi pada masa itu, kes mungkin kurang. Tapi pada kali ini kita memang kena sangat tegas lah, sangat tegas. Memang 1 meter tu memang sangat perlu dijaga. Kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun. Keraplah mencuci tangan dengan air dan sabun. Guna sanitasi boleh kalau tak ada air. Kemudian saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Macam biasalah ini kita dah buat. Dan suhu 37.5 darjah Celsius bergejala tidak dibenarkan masuk. Okey. Itu susunan atur kelas seperti yang saya cakap tadi. Meja dan itu murid. Maknanya murid yang datang tu dia duduk di tempat dia. Minggu depan dia dah tak datang, kawan-kawan yang datang duduk di tempat yang tak ada yang murid tu. Begini macam tu. Jadi dia tidak menyentuh meja kawan dia. Datang duduk je lah kat tempat dia tu. Okey, kecuali pergi ke tandas saja boleh gerak ke tandas tanpa menyentuh mana-mana pembukaan yang lain. Maknanya kita galakkan murid kita kurang sentuhan. Itulah. Seboleh-bolehnya kita buka kipas, lamsen, skirting, semua tak digalakkan, semua dibuka. Jadi kalau pakai aircon tu mestilah suhunya agak tinggi sikit. Ibu bapa boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, tapi perlu buat surat lah. Buat surat jika tak nak hantar anak ke sekolah dan nyatakan sebabnya lah. Murid dan pelajar yang makan dalam kelas semasa rehat bagi menggunakan penyamak udara, kita tak ada. Jadi kalau murid kita tak ada, jadi kita boleh buka tingkap, tak ada langsir semua, selesa dan pengendaraan pun luas. Okay? Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai. Jadi murid pendidikan khas kan banyak t-shirtnya, jadi boleh pakai t-shirt lah yang sesuai. PJ-PK dibenarkan murid atau pelajar berpakaian sukan dari rumah, aktiviti co-curriculum tidak dibenarkan. Okey, sekolah kita tidak ada surau yang dijalankan solat Jumaat dan sebagainya tu, jadi kita tak ada urusan itu.
Okey, seterusnya itu adalah analisis data vaksinasi COVID-19 bagi sekolah menengah negeri Johor di Batu Pahat. Jadi kita juga tidak ada urusan di situ. Jadi alhamdulillah sekolah kita semuanya setuju untuk divaksin dan telah pun mendapat vaksin. Okey, seterusnya pengoperasian dan pengurusan sekolah kita teruskan dengan kehadiran. Kehadiran seterusnya dibenarkan 50%, nanti bila arus perdana dah dibuka ya. Kehadiran ke kelas secara penggiliran minggu, kemudian penambah baikkan SOP, pemakaian pelitup muka wajib, murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah, pengudaraan kelas mestilah baik dan ujian sendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Okey, kelonggaran peraturan, murid dibenarkan pakai pakaian yang sesuai lah tetapi kemas. Ketidakhadiran murid ada surat pemakluman daripada ibu bapa tidak dianggap kesalahan disiplin. Jadi perlu ada surat daripada ibu bapa. Okey, seterusnya keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Okey, jadi kita dah Cikgu Syukri, kita memilih model 1. Okey, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka 1 lapis wajib dipakai setiap masa dan kalau berganda adalah digalakkan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Mencuci tangan dengan air dan sabun, lebih kerap. Kemudian sanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Okey. Tarikan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk seperti biasa. Kemudian suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala tidak dibenarkan masuk seperti biasa. Okey, keselamatan dan kesihatan murid juga. Kawasan sekolah hendaklah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan. Disanitasi dengan kerap. Jadi waktu akhir pulang kelas akan disanitasi. Lagi kerap sanitasi lagi bagus. Penggunaan pelindung muka digalakkan. Maknanya dah pakai mask, pakai lagi face shield ataupun pelindung muka adalah digalakkan. Okey, seterusnya pengurusan prasarana. Pintu dan tingkap hendaklah sentiasa dibuka. Langsir tidak menghalang aliran udara. Maknanya tak boleh pasang langsir. Jadi kita risau langsir tu akan disentuh dan juga menghalang udara. Penggunaan kipas digalakkan untuk tujuan pengaliran udara. Penyaman udara boleh digunakan termasuk di bilik-bilik khas yang memerlukan penggunaan penyaman udara dengan mengekalkan suhu 23 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Maknanya tinggi sikitlah suhu. Penggunaan penapis udara mudah alih adalah digalakkan. Okey, seterusnya pengurusan prasarana lagi. Kekerapan penggunaan bilik-bilik khas ni untuk tujuan PDP dibenarkan pada tahap minimum. Maknanya bilik-bilik khas yang ada menggunakan aircon ni kita kurangkan penggunaan biliknya. Memastikan tak ada permaidani, tikar atau seperti meja lah di semua bilik PDP. Tandakan penjarakan fizikal di lokasi yang bersesuaian dalam kawasan sekolah. Mana-mana kawasan yang berkeperluan untuk ditandakan dengan penjarakan sosial perlu kita tandakan. 1 meter atau lebih, kurang tak boleh. Okey. Seterusnya, murid dan pelajar harian. Ujian sendiri COVID-19 kepada murid dan pelajar harian dilaksanakan hanya kepada murid atau pelajar yang bergejala semasa berada di sekolah. Pihak sekolah perlu melupuskan kit ujian COVID-19 ni mengikut garis panduan pengurusan kit yang telah ditetapkan.
Jadi kena belajar. Okey, seterusnya ujian kendiri COVID-19 ni. Okey, kepada murid dan pelajar asrama kita tak berkaitan. Seterusnya kepada kenderaan ibu bapa, murid. Seterusnya Cikgu Syukri. Ini kenderaan ibu bapa melaksanakan, ini murid asrama kita tak berkaitan. Teruskan. Pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 kepada murid asrama, okey kita tak juga. Okey, ujian kendiri COVID-19 murid sekolah KPM tindakan susulan selepas ujian kendiri itu positif. Okey, positif menempatkan murid di bilik isolasi, memaklumkan kepada PKD tindakan selanjutnya berdasarkan nasihat daripada PKD, memaklumkan kepada ibu bapa penjaga. Ibu bapa penjaga perlu menghantar anak yang positif ke fasiliti kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan. Cikgu-cikgu dan AJK PIBG sekalian, sekiranya kita maklumkan pada PKD pada masa ini dan PKD beritahu bahawa sekolah kita perlu ditutup, maka kita akan terus membuat penutupan segera sekolah. Sebab sekolah ni tutup atau bukanya kita akan terima arahan daripada PKD. Jadi murid dan pelajar yang telah tamat tempoh kuarantin disahkan bebas daripada jangkitan boleh hadir semula ke sekolah seperti biasa. Sebab tu kita perlu sangat menjaga jarak ni supaya apabila ada murid-murid yang positif ni tidak tersebar di dalam kelas. Okey, seterusnya pengoperasian kantin. Okey, semua pekerja kantin juga perlu mendapat vaksin lengkap. Pekerja kantin. Sekarang guru dengan AKP alhamdulillah semua dah sudah. Pengawal keselamatan kita pun sudah. Jadi pihak pengurusan kantin juga perlu untuk dapatkan vaksin lengkap. Mematuhi SOP yang telah dikeluarkan MKN dari masa ke semasa lah. Murid dan pelajar makan dan minum dalam bilik PDP semasa rehat dengan sediaan guru masih sama. Murid dan ataupun pelajar dalam kelas yang menggunakan penyaman udara perlu makan di ruang terbuka dengan sediaan guru. Okey. Seterusnya adalah pengoperasian surau. Surau kita tak terlibat untuk solat Jumaat, jadi kita tak terlibat dalam urusan pengoperasian surau ini. Okey. Dan seterusnya kita juga tak terlibat dengan pengoperasian sekolah vocational ni. Maka untuk ini kita selesailah garis panduan pengoperasian dan pengurusan sekolah 3.0. Yang terakhir sekali adalah sedikit panduan berkaitan dengan panduan pengurusan kit saringan kendiri. Okey, Cikgu Syukri kita buka slide yang baru. Muka surat, slide yang ke-12. Cikgu muda mengantuk tak? Kita akan teruskan slide yang ke-12. Okey. Kit sumbang kit saringan COVID-19 ni akan dibekalkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Okey, seterusnya Jabatan Pendidikan Negeri akan bekalkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah. Okey, slide seterusnya. Okey. Kemudian Pejabat Pendidikan Daerah akan mengantar ke sekolah kit saringan kendiri ini. Slide seterusnya.
Okey. Kita akan menerima kit saringan kendiri daripada pembekal dan sekarang kita sedang menunggu mengagihkan kit saringan kendiri COVID-19 ke sekolah terlibat mengikut bilangan yang ditetapkan dan direkodkan dalam QTS 8. Maknanya kita akan rekodkan berapa banyak yang kita dapat. Kemudian mereka akan membuat penerangan kepada sekolah penggunaan kit saringan kendiri COVID-19 berdasarkan bahan yang diterima daripada pembekal perkhidmatan ini. Okey, seterusnya. Okey, kita akan terima kit saringan COVID-19 ini daripada PPD. Kemudian kita akan mengisi lampiran kit 1 sebagai tanda bukti penerimaan dan kita akan merekodkan kit saringan ini. Okey, kemudian kita juga akan merekodkan nama pengguna kit saringan. Apabila murid bergejala tadi, kita akan rekodkan namanya dan kita akan tulis dalam lampiran kit 2. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh borang pengesahan agihan kit ke sekolah. Okey, kemudian seterusnya adalah borang pengesanan penggunaan kit saringan COVID-19. Maknanya kita akan catat nama murid, nombor kad pengenalan, tahun berapa, keputusannya positif atau negatif dan kita akan catat sama ada kita buat laporan ke PKD atau telefon ibu bapa untuk datang ambil anak mereka. Okey, seterusnya kita akan tengok ujian kit kendiri COVID-19 bagi murid harian. Okey, ujian kit COVID-19 kepada murid harian dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala semasa berada di sekolah saja. Bermaksudnya kalau guru bergejala, guru dikendaki pergi ke pusat kesihatan sendiri. Okey. Seterusnya pelupusan kit kendiri, melupuskan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah digunakan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Mereka akan terangkan semasa kita terima kit nanti. Okey, seterusnya pelaksanaan ujian kendiri kepada asrama kita tak terlibat dan kita setakat itulah kita punya yang berkaitan dengan kita berdasarkan kepada keperluan semasa pembukaan sekolah sesi 3.0 ini. Saya rasa sampai di situ saja. Mohon maaf sebarang kekhilafan dan kesilapan. Saya doakan semoga kita dapat hadir ke sekolah dengan gembira dan dapat mematuhi SOP dengan sebaik-baiknya dan semoga kita tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian dan sebagaimana yang digariskan oleh MKN. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Cik Pengacara yang comel. Sungguh berinformasi sekali taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga taklimat itu dapat menerangi sebarang kekeliruan yang ada dalam diri anda semua. Dengan berakhirnya taklimat itu, maka tamatlah sudah sesi taklimat kita pada hari ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah menyerikan dan menjayakan taklimat ini. Jutaan terima kasih juga dirakamkan kepada yang terlibat dalam menjayakan taklimat secara langsung ataupun tidak langsung. Pihak majlis ingin mohon maaf jika terlanjur kata, terkasar bahasa dan tergerus jiwa. Sekian, terima kasih. Diingatkan kepada para hadirin jika belum mengisi borang di Google Meet, sila isi. Terima kasih.